Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya ingin memperkenalkan pembentangan yang kedua saya dalam tajuk penghayatan etika dan peradaban. Uh, uh, Iaitu pensyarah Muhammad Zan bin Sailan dan uh, saya dan rakan saya iaitu Muhammad Al-Hafiz bin Muzli. Okey, tajuk kami ialah pengaruh agama Islam dalam peradaban negara. Pengenalan dengan tersebarnya wahyu ilahi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Secara langsung, Islam membawa satu kuasa besar terhadap ketemadunan manusia sejagat, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dalam perjalanan sejarah kelahiran Islam yang memakan masa lebih kurang 1400 tahun yang lalu adalah merupakan kematangan umat Islam di dunia ini. Dengan itu, masyarakat Islam telah banyak memberi sumbangan kepada dunia, terutama berupa karya-karya saintifik, falsafah dan teknologi. Okey, dari segi undang-undang pula, undang-undang tubuh kerajaan Kedah digubal menjelang pertengahan abad ke-20 Masihi. Setelah sekian lama British menjajah tanah Melayu, undang-undang ini digubal agak lama selepas penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai teks Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah dan pengaruh Islam ke atas undang-undang tersebut. Kepentingan kajian adalah untuk meneliti sejauh manakah unsur Islam diterapkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah walaupun ia digubal semasa era penjajahan British di Tanah Melayu. Metod yang digunakan adalah analisis kandungan melalui pendekatan komparatif. Kajian mendapati bahawa kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah menerima pengaruh Islam yang kuat walaupun bentuk persembahan dan susunan adalah menurut gaya British atau Barat. Okey. Dari segi politik pula, Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. Ini dapat membuktikan melalui penyertaan golongan ulama di dalam kebangkitan kesejahteraan bangsa dari era dahulu. Sebagai contoh, golongan ulama seperti Syekh Al-Hadi dan Syekh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik. Perubahan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang Melayu yang rata-ratanya beragama Islam. Okey, dari segi ekonomi pula, pengaruh Islam terhadap ekonomi di Malaysia turut menyumbang besar pada negara, antaranya adalah perdagangan semasa Kesultanan Melayu Melaka yang mewujudkan jawatan Shah Bandar sebagai ketua pelabuhan dan wujud sistem sukat dan timbang. Urusan perdagangan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah jual barang dan kaedah jual beli. Dari sistem percukaian pula iaitu pihak pemerintah telah menekankan golongan kaya dan berkemampuan untuk membayar zakat harta, dan amalan riba juga telah dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. Okey, itu saja daripada saya. Yang selebihnya akan disambung oleh Al-Hafiz. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada kawan saya Muaz yang telah menerangkan sebahagian daripada isi untuk pengaruh Islam terhadap peradaban. Okay, saya Muhammad Al-Hafiz akan meneruskan sebahagian isi yang lain. Pengaruh Islam dalam peradaban dari segi pendidikan. Islam bertapak di alam Nusantara yang meliputi negara Asia Tenggara iaitu Tanah Melayu, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina melalui pedagang Arab yang datang berdagang di Nusantara. Usaha penyebaran agama Islam dari ulama atau tuan guru dari tanah Arab, Timur Tengah dan ahli-ahli sufi. Menurut Aishid Cook menyatakan bahawa Islam datang untuk menghapuskan segala bentuk penghambaan ciptaan manusia dan untuk menyampaikan bahawa pengabdian yang mutlak di bumi ini hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perkembangan ilmu Islam bermula di Institut Pendidikan Islam di rumah, masjid, kutab dan sekolah kewujudan wujud ke seluruh Nusantara.
Sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahawa keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia terdapat pada zaman-zaman kegemilangan dan kekuatan Islam. Dengan itu, wujudnya keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan dunia dalam kurikulum pendidikan dalam Islam. Secara umumnya, kurikulum pendidikan dalam Islam itu meliputi ilmu-ilmu bahasa dan agama, ilmu-ilmu kealaman, sebagian ilmu-ilmu yang membantu ilmu-ilmu ini seperti sejarah, geografi, sastra, sains, nahwu, balaghah, dan filsafat dan logika. Kurikulum pendidikan dalam Islam bersifat fungsional. Tujuannya mengeluarkan dan membentuk manusia mengenali kehidupan, sanggup menikmati kehidupan yang mulia dalam masyarakat yang bebas dan mulia, malah sanggup memberi dan membina masyarakat itu dan mendorong dan mengembangkan kehidupan masyarakat di situ. Bertepatan dengan konsep pendidikan Islam yang bersumberkan ilahi, maka sudah pasti matlamat akhir pendidikan Islam untuk mendapat keridaan Allah. Oleh itu, di antara matlamat pendidikan Islam bolehlah dirumuskan seperti berikut. Pertama, mencari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kedua, melahirkan manusia yang berpengetahuan Islam. Ketiga, membentuk pribadi Islam yang soleh dan bertakwa. Keempat, menjadi umat Islam sebagai umat yang benar-benar memahami kewujudannya dan menghayati segala hakikat tasawur Islam yang mencakupi seluruh ruang lingkup kehidupan. Hadis keutamaan menuntut ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari segi kesenian, kesenian merupakan pola kebudayaan sejagat dan ciri yang turut memperkembangkan kebudayaan suatu tamadun. Apabila dikaji, kesenian merupakan salah satu ciri bagi tamadun Islam. Oleh hal yang demikian, Islam telah merumuskan bahawa seni Islam ialah ciptaan bentuk yang mengandungi nilai estetik yang berpadu kepada nilai etika Islam. Agama telah menggariskan syariat yang wajib ditempuh oleh kebudayaan di mana menyuruh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh itu, dengan tertaluknya kesenian kepada agama, bermakna tertaluknya nilai estetik kepada nilai etika. Seandainya Islam hanya menumpukan kepada keindahan sahaja seperti kata falsafah, seni untuk seni, dan tidak menghiraukan tentang aspek baik dan buruknya, ini bermakna berlaku berlebih-lebihan dalam kesenian. Situasi seperti ini tidak disukai Allah maupun Islam itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 31. Masjid-masjid yang awal di Nusantara banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur seni bina kuil, candi, kebudayaan setempat dan penjajah. Salah satu contohnya ialah Banten yang dipengaruhi seni bina penjajah Belanda. Setiap masjid di Nusantara ini melambangkan manifestasi seni bina Islam yang berkembang dengan perkembangan kebudayaan tamadun Islam. Masjid adalah institusi utama agama Islam. Di dalamnya banyak aktiviti dilakukan, sikap dedikasi dan ketekunan dalam membina masjid dan pengaruh seni dekorasi, seni hias kulit, seni had tamadun Islam melakukan struktur seni bina masjid di Nusantara. Membaca Al-Quran dengan berlagu dilakukan di Nusantara sebagai musabaqah membaca Al-Quran. Ia merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Di Nusantara, musabaqah membaca Al-Quran diadakan setiap tahun secara bergila-gila. Ia diadakan untuk menarik minat orang ramai menghayati Al-Quran. Begitu juga dengan azan yang dilakukan untuk memanggil orang yang mengerjakan ibadat solat. Azan diseru dengan suara yang merdu. Kesenian ialah suatu segi kebudayaan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Pengaruh tamadun Islam di Nusantara dari segi kesenian banyak mencorakkan cara hidup masyarakat Nusantara. Dengan adanya kesenian, ajaran-ajaran Islam dapat dihayati dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Ini akan menyenarkan kembali kegemilangan tamadun Islam yang malam dengan pemuafakatan masyarakat di Nusantara dan mengamal ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Dari segi anjakan paradigma orang Melayu, penerimaan Islam sebagai ad-din yang dianuti oleh majoriti masyarakat di alam Melayu telah meletakkan masyarakat Melayu berada dalam kelompok khairu ummah. Islam telah menyediakan jiwa masyarakat Melayu untuk memainkan peranan pembangunan yang lebih besar. Penerimaan Islam sebagai ad-din dan pengakuan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah telah memberi jawapan kepada masyarakat Melayu daripada persoalan dan usaha pencarian Tuhan yang sesuai disembah.
Bahkan masalah menyembah Tuhan tertentu pada masa tertentu telah dapat diatasi dengan hadirnya Islam ke jiwa alam Melayu. Kerana konsep ketuhanan dalam Islam itu telah dijelaskan menggunakan kaedah tradisional Islam melalui dalil nakli yang berupa Al-Quran dan Al-Sunnah maupun melalui fahaman rasionalisme dan intelektualisme yang menggabungkan dalil nakli dan akli. Hakikat diri sebagai insan pula difahami dengan mengenali Allah atau makrifatullah sebagai khalik yang satu seperti mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Memahami dan mengenali hakikat diri sebagai khalifat Allah, ibadah ini menjadi sumber utama kepada pembangunan masyarakat Melayu yang bermula dengan pembangunan jiwa dan intelek yang hanya dapat dikenali melalui bahasa ilmiah, bahasa Melayu. Bahasa ilmiah menjadi satu khazanah berharga bukti peninggalan Islam seperti mana yang telah tercatat dalam penulisan kitab-kitab lama dalam pelbagai disiplin ilmu dan antaranya masih lagi digunakan sehingga ke hari ini, sekalipun penggunaannya berada dalam konteks yang berbeza daripada hari ini. Perundangan Islam mengatur kehidupan masyarakat Melayu ialah pembinaan hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkahwinan yang mana menyebabkan pemuafakatan antara dua buah keluarga telah diperhalusi dengan perundangan Islam yang mensyariatkan akad dan nikah sebagai satu syarat syahnya hubungan kekeluargaan. Fungsi masjid yang diperkenalkan oleh Islam di kampung-kampung adalah lebih jelas. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial seperti mana fungsi yang telah dimainkan oleh sebuah balai raya pada hari ini. Masjid bukan sahaja menjadi tempat tumpuan melaksanakan ibadah, malah menjadi medan berkumpulnya masyarakat kampung dalam membincangkan dan menyelesaikan masalah setempat yang timbul. Profesor Syed Muhammad Nakil Al-Attas dalam karyanya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu berkata, dalam menilai peranan dan kesan Islam, ciri-ciri yang harus dicari oleh mereka bukan pada tugu dan candi maupun pada pahatan dan wayang, ciri-ciri yang mudah dipandang mata jasmani. Akan tetapi pada bahasa dan tulisan yang sebenarnya mencurahkan daya budi dan akal merangkumi pemikiran. Profesor Syed Muhammad Nakil Al-Attas. Ini adalah gambar beliau. Baik. Untuk penutup, masyarakat Melayu Nusantara merupakan masyarakat yang telah memperlihatkan keunggulan dalam bidang keintelektualan dan kebudayaan. Keunggulan itu diperolehi daripada ajaran dan semangat keagamaan yang tinggi kesan daripada kehadiran Islam dengan pengenalan konsep kemajuan yang sebenar. Islam telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan pemikiran masyarakat Nusantara. Walaupun budaya tempatan masih lagi diamalkan, namun penyerapan kebudayaan Islam itu lebih terselah diamalkan dalam kehidupan seharian. Manakala di pihak pemerintah pula, ajaran dan undang-undang Islam diletakkan tempat istimewa dalam pentadbiran negara. Islam telah hadir ke rantau sini dan memperkenalkan satu bentuk kebencuan yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat alam Melayu. Walaupun kemudiannya kebudayaan Melayu menghadapi persaingan dan pada kebudayaan Barat yang cuba untuk bertapak semasa era kolonialisme di rantau ini. Namun kebudayaan Melayu Islam tetap menempuh cabaran dan hambatan semasa. Perubahan yang dibawa oleh Islam terlalu mahal harganya dan sewajarnya lah masyarakat Melayu lebih menghargai nikmat dan anugerah istimewa dari Allah. Ini khusus untuk Melayu Islam Nusantara. Nikmat Islam yang telah mengangkat martabat Melayu sebagai Khairul Al-Ummah. Ini adalah salah satu tajuk Profesor Al-Attas, Islam dan Melayu, martabat umat dan daulat ayat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.